Welcome back to Nadi Weekend. Yes, kita nak terus ke perkembangan hoki. Pemain versatile skuad hoki negara Faiz Hamjali terpanggil untuk mengingatkan barisan pemain agar tidak mempersiakan peluang kedua untuk mencerahkan laluan ke pentas akhir sambil terdesak untuk raih kemenangan pertama kempen Piala Sultan Azlan Shah musim ini. Dan Fazil Helmi yang dahulunya merupakan pemain pertahanan kini menggalas tugas selaku pemain tengah diberi mandat daripada Ketua Jurulatih Arul Selvaraj. Biarpun bertubuh kecil, Faiz seringkali menyukarkan gerakan lawan menerusi aksinya yang agresif. Faiz Long keyakinan bersama rakan seperjuangan lain komited mengakhiri rentetan aksi menakjubkan Mesir sambil bongkar elemen kekuatan dan kelemahan skuad kendalian takhir zaman itu. Butiran lanjut bersama Karl Nunis. Okey, baik Faiz, beberapa jam sebelum pertemuan menentang Mesir, kita nak imbas kembali kesilapan besar yang membawa kepada gol percuma buat Afrika Selatan. Apa yang sebenarnya yang berlaku? Sebelum kita berbicara mengenai kekuatan pasukan Mesir. Itu adalah miscommunication bagi player defense. So rasanya kita perlu improve lagi kan, kita punya skill communication dalam padang. So kalau apa-apa terjadi, skill communication sangat penting. So kita perlu nak cakap macam communication lebih baik dari atas padang, sebab kita crowd ramai. So communication tu sangat penting sebab kadang-kadang kita dengar dengan tak dengar kita punya kawan punya arahan. Kita dah buat analisis, insya-Allah di bahagian tengah kita akan lebih kontrol dan lebih kompos. Sebab kita pun dah bermain beberapa game. So di bahagian tengah insya-Allah kita akan kontrol di bahagian tengah. Player dah melihat video-video yang Mesir main di Azlan Shah ni. Untuk fizikal rasanya tak ada masalah bagi player-player Malaysia. Walaupun player-player Malaysia badan kecil, tapi kita dah biasa bermain di Europe, bermain dengan pasukan Europe. So badan fizikal diorang pun agak besar. So rasanya tak ada masalah bagi kita orang untuk compete game sebentar nanti. Kita pertemuan dengan Mesir pun tak banyak. So memang coach dah briefing kita orang untuk ambil game by game. So analisis apa semua player dah dibuat. So tunggu perlawanan sebentar nanti. Untuk kekuatan pasukan Mesir, boleh kita cakap dia satu pasukan yang agak baik bagi dia punya serangan. Sebab banyak gol pun diorang melalui penalti corner. So kita akan lebih fokus kepada diorang punya penalti corner dan attacking diorang. Kabarnya barisan kejurulatihan sudah bersetuju untuk membuat sedikit perubahan kepada rutin penalti corner. Apa yang boleh anda kongsikan? Itu taktikal daripada coach. Kita akan tengok nanti sebelah nanti. Sebab kita dalam proses untuk improve game by game. Sebab kita pun nampak ada field goal. So cuma kita nak menajamkan sikit PC attack kita lah. So mungkin ada perubahan untuk game lawan Mesir nanti. Sementara itu, pasukan hoki Mesir kini semakin mendapat perhatian dunia selepas mempamer aksi luar biasa. Jauh daripada status pasukan kerdil yang menghuni ranking ke-20 dunia ketika ini. Dan individu yang bertanggungjawab menaikkan prestij dan prestasi pasukan legenda hoki Pakistan Tahir Zaman. Pengendali berusia 53 tahun itu merupakan salah seorang jurulatih berprestasi tinggi terbaik dunia. Dan buktinya Mesir berjaya merekodkan kemenangan ke atas musuh tradisi Afrika Selatan sambil berjaya mengikat Korea Selatan tanpa jaringan tatkala menafikan Jang Jong-hyun untuk menjaringkan gol. Dan menjelang pertemuan bertemu Malaysia, Tahir Zaman mahu skuad kendaliannya menutup pukulan sudut penalti Razi Rahim dan tunggu untuk melakukan serangan balas. I think step by step they are gaining more confidence by playing game against these good teams, better ranked teams in comparison with Egypt. As I have been mentioning again and again, that main aim here is to let them get international matches exposure, let them feel the difference between development level and the high performance level. And I'm sure this experience will boost them ultimately to develop them into a high performance team. And they are here with their full strength, more or less, because they are going to participate in Nation Cup upcoming in South Africa. So team like Egypt, we just started and we just had like a couple of days camp and we are here. And honestly, I'm very happy with the performance. The guys, they are keep on improving game to game and minimizing their mistakes.
Yes, it was there. We did some analysis, and somehow or the other, we were able to make a good defense against their PC. Okey, last pertemuan Malaysia dan Mesir adalah pada tahun 2017 di Liga Dunia Hoki Lelaki. 5-0 Farid. Ini keputusannya. Kita menang ke atas Mesir. Tentu Tapi ini 5 tahun lepas. 5 tahun lepas. Mesir yang baru ni dah lain. Okey. Baik, tak sabar nak tunggu bagaimana perlawanan di antara kedua-dua pasukan ini. Dan yang membawa berita tadi tu adalah wartawan Karl Nunis. Dia mesti ada banyaklah cerita nak beritahu kita ni. So jom kita bersama dengan Karl Nunis. Karl. Wow, cantiknya pandai. view Berapa dia. lama, soalan pertama, berapa lama cari view ni untuk buat cross kita ni? Tak lama sebab kita kebetulan berada di hotel pengambilan rasmi pemain untuk mendapatkan butiran terperinci saat-saat akhir kalau ada sebarang yang info yang kami boleh share. Itulah pasalnya, tapi all good, semua pemain committed untuk berikan kemenangan yang pertama buat skuad negara. Okey, steady tangan kat situ Karl. Kita nak tahu juga apa update camp Malaysia sekarang ni selepas kita dah tahu dah 2 game berlangsung dan ada 1 game yang tertunda semalam. Macam mana dengan preparation, motivasi pemain yang kau boleh share dengan kita? Okey, hujan lebat yang membasahi stadium di Ipoh Perak ini bagaikan hujan rahmat. Kerana apa? Kerana skuad negara mendominasi 14 minit yang pertama di suku yang pertama sebelum kesilapan daripada kapten pasukan Najmi Farizal Jazlan dihukum Afrika Selatan sekaligus mereka mendahului 1-0 sebelum hujan memberhentikan saingan sekaligus saingan akan bersambung pada hari Ahad. Kenapa saya mengatakan itu bagaikan hujan rahmat? Kerana momentum skuad negara, kepercayaan diri skuad negara pada ketika itu sangat-sangat rendah selepas kesilapan mudah, common sense error bak kata Arus Sevaraj. Dan pada ketika ini skuad negara menjalani satu orang cakap terapi daripada kaki tangan yang hadir dalam mempokokkan barisan kejurulatihan skuad negara, daripada ISN, daripada Aruna yang ada sebagai psikologis skuad negara. Segalanya dapat diatasi dengan baik, namun misi mereka hampir-hampir tidak terlaksana pada aksi yang terdahulu sebelum saingan tergendala, dan selepas melalui 2 suku perlawanan secara keseluruhannya mereka beraksi dalam 9 suku. 9 suku perlawanan hoki moden, mereka masih lagi menjadikan 1 saja gol. Atas faktor itu, pertemuan menentang Mesir ini dijadikan kayu pengukur kepada skuad kendalaan Ayush Sevaraj, sama ada mereka ini skuad dalam pembinaan ataupun harus dirombak semula untuk menjelang Piala Dunia 2 bulan daripada sekarang. Fokus dan momentum pemain pada ketika ini masih lagi di tahap yang tertinggi. Namun apabila perlawanan bermula, diharapkan mereka dapat menterjemahkan 10 penalti corner yang mereka perolehi dalam 2 perlawanan yang pertama ini ke dalam bentuk jaringan. Itu saja yang dapat dikongsikan mengenai kepercayaan pemain sudah pun ada, usaha pun dah ada, skill pun dah ada, tapi satu elemen, iaitu elemen paling penting dalam sukan hoki ni kan, iaitu menjadikan gol, itu saja yang tak ada. Yang selebihnya mereka sudah pun bersedia untuk menggegar gawang Mesir sebentar saja lagi. Okey, cerita pasal menggegar gawang Mesir itu sendiri, anda sudah memberikan input-input tentang pasukan negara, tapi dalam package yang anda sediakan tadi pun anda katakan bahawa Mesir ini kalau di atas kertas underdog, tapi mengikut perkembangan mereka 2 perlawanan, sesuatu yang baru untuk pasukan Mesir. So bagaimana anda melihat saingannya? Adakah strategi yang berbeza ataupun peluang kita secara keseluruhan menentang Mesir? Okey, di atas kertas Mesir ni dilihat satu pasukan yang pelengkap jadual sebenarnya. Apatah lagi pemain-pemain dia saing-saing saya aja sebenarnya ni kan. Tapi apakan daya, mereka sebenarnya memiliki satu pasukan yang ampuh, walaupun penyerang-penyerang ataupun bertubuh fizikalnya begitu-begitu besar bagaikan seorang pasukan pemain rugby. Namun itulah elemen kelainan yang cuba diketengahkan pasukan Mesir. Mereka ini waktu ketika dahulu seringkali tewas kepada musuh tradisi Afrika Selatan. Namun pertemuan yang terdahulu mereka berjaya menewaskan Afrika Selatan 3-0. Kemenangan yang pertama dalam sejarah sepanjang pelibatan dalam sukan hoki. Dan takhir zaman sudah pasti individu jurulatih antara 3 ataupun 5 pengendali yang terbaik di dunia
yang melibatkan pasukan yang berprestasi tinggi. Daripada pasukan Kerdil, beliau berjaya untuk menukarkan perspektif dan juga prestij pasukan Mesir ini ke satu pasukan yang boleh menewaskan musuh tradisi, yang boleh mengikat juara 3 kali kejohanan Korea Selatan dan juga juara Piala Asia. Itu sudah memberikan satu butang panik untuk skuad negara kalau mereka dapat mereplika prestasi mereka ketika pertemuan ke atas Korea Selatan. Lebih manis, mereka berjaya menepis 2 pukulan sudut penalti Jang Jong-hyun di penghujung saingan tatkala skuad negara dibolosi pemain yang sama ketika aksi pembuka. Itu bagaikan senario langit dan bumi melibatkan Malaysia dan juga Mesir, namun itu hanyalah rencah resepi sebelum perlawanan. Yang selebihnya kita kena tengok siaran secara langsung di 802 HD malam ini. Tapi Deep Kak, lah awak. Dia kalau bagi mesti deep. Dia pakai langit dan bumi, rencana. Intan payung semua keluar Semua lah. keluar, semua Tapi keluar. kita nak tahu juga sebab tadi coach Mesir dah kata nak menutup pukulan sudut penalti Betul. Razi Rahim tu kan. Tu dia kira bahaya. Apa yang kita boleh expect daripada perlawanan malam ni? Secara ringkas, Kal. Kena beritahu. Secara ringkas. Okey, saya sempat berbicara dengan Faiz Al-Mijali tadi. Dia cakap kalau malam ni Razi masih lagi menerima kesukaran daripada angle yang nak dipilih sebabkan first runner pasukan lawan dah tahu pilihan utama flicker negara iaitu Razi Rahim, dan atas faktor itu mereka akan hadir dengan satu taktikal yang berbeza malam ini, iaitu variasi pukulan sudut penalti yang akan disudahkan pemain yang bertubuh kecil seperti Ashran Amsani ataupun Shelo Silverius. Gerakan variasi ini menjadi lubuk kutipan gol ketika saingan di Piala Asia tempoh hari, dan diharapkan gerakan variasi ini berjayalah membuka pertahanan pasukan Mesir sekaligus mereka kemenangan yang pertama dalam saingan musim ini. Alright. Terima kasih Kal Nunis. Kita doakan kejayaan negara menentang pasukan Mesir. Akhirnya akan muncul malam ini. Amin, Sama-sama. insyaAllah. Okey Kal. Bye. Alright. Okey. Alright, thank you very much. Bye.